الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung pengajian kita, itu masih lagi pada bab solat istisqa, bab yang ketiga, hadis 518. Bab ta'awudz inda ru'yatir rih wal ghaimi wal farah bil matar. Ini bab berlindung daripada kemukaan Allah ketika melihat angin dan awan mendung dan bergembira kerana hujan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtaratis sama'u suriya anhu fa'arafathu Aisyatu dhalika faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim al-ayah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda melihat ada awan di langit, baginda mundar mandir, baginda pergi ke hadapan, mari semula, dia keluar, dia masuk dan dia keluar. Wa taghayyara, dan berubah wajahnya apabila hujan telah turun, maka hilanglah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni keadaan ketakutan tadi. Maka Aisyah dapat mengenali tandanya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tahu, boleh jadi itu seperti mana kata-kata satu kaum, iaitu mereka falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, bila mana mereka itu melihat ada awan yang melintangi, yang datang ke arah lembah-lembah mereka, jadi mereka mengatakan ini adalah aridum, ini adalah apa, awan yang membawa hujan kepada kami. Hadza aridum mumtiruna al-ayah. Jadi hadis ni walaupun dia tidak ada kaitan dengan solat istisqa, tetapi dia berkait dengan angin ni. Bila gelap mendung benar ni, awan jadi hitam, biasanya kita anggap itu hujan lah. Biasanya berangin itu kita serah ada hujan. Tetapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW bila berangin, bila gelap tu, timbul takut dalam diri Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi baca ayat ni lah, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim hadza 'aridun mumtiruna bal huwal masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ini daripada surah Ahqaf. Jadi pokok Ad itu, kaum di sini pokok Ad, yang mana Nabi Hud diutuskan kepada mereka. Bila mana mereka tengok awal mari,
dah menuju ke lembah-lembah mereka. Jadi mereka kata ni tak ada dah hak lainnya. Hujan hak kita nak lah. Lepas ni hujan turun kat subur lah tanaman kita. Sungai kita akan bertambah air, sejuk udara. Jadi dia menganggap sama-sama ni hujan ni membawa rahmat. Dalam keadaan mereka ni mendustakan Nabi Hud yang Allah SWT hantarkan untuk mereka. Jadi walaupun benda tu berlaku kepada kaum Ad yang menentang Nabi, tapi oleh kerana sifat angin ni, sifat awan ini, dia boleh jadi dua. Ada sifat rahmat, ada sifat azab. Orang beriman dia dalam keadaan dua ni, dalam keadaan bimbang semacam, gembira dan bimbang. Nabi SAW di sini ketika mula-mula tengok awan hitam tu takut, berangin tu takut. Bila mana hujan turun, barulah Nabi SAW gembira. Ilalah kau takut Nabi tu. Sebab apa? Sebab dia mari angin kan. Mula-mula kita anggap slow je angin tu, tiba-tiba mari dengan kencang. Habis rombok rumah-rumah, terbang habis bumbung-bumbung, ribut. Jadi bila angin kencang ni, macam-macam boleh terjadi. Maka sebab itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW iaitu bila mana angin derah ni, Nabi SAW ajar, dan Nabi SAW selalu baca dan diajar kita, Allahumma inni as'aluka hadha rih, Allahumma inni as'aluka min khairiha, min khairiha tu Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada angin ni. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada angin. Biar angin ni bawa kebaikan, aku minta kebaikan yang ada dalamnya. Ada dalam angin ni, mana angin ni membawa awan ni membawa air, membawa hujan. Minta lah kebaikan tu. Mana minta minta dengan Allah SWT biar mari angin hujan yang bermanfaat. Dan minta perlindungan, ya Allah, aku berlindung dengan engkau ini daripada kejahatan dia. Kejahatan dia, kejahatan yang ada dalam angin ni, kejahatan yang dibawa dengan dia. Minta perlindungan. Sebab boleh jadi mari ribut taufan, menyebabkan azab, menyebabkan panah, guru peti yang boleh membunuh, macam-macam lah. Minta perlindungan dengan Allah SWT. Jadi awan ni ataupun angin ni mula-mula mari tu kita belum tentu lagi, belum tentu lagi kita akan mendapat hujan. Orang Melayu pun ada kata dah, apa dah, bila guruh di langit, air di tempaya jangan dicurah. Sebab belum pasti lagi. Gelak tu gergang-gergang pelakar guruh dah, tahu hujan lah, tak hujan depan tangga kita. Air dalam payah kita lerak dah zaman dululah dah. Maknanya walaupun hujan ni harapan kepada kita, awal ni harapan untuk kita dapat hujan, tapi belum tentu lagi. Jadi kita ni dalam dua, sama ada hujan tak hujan. Nabi ni dalam dua, hujan rahmat ke hujan azab. Sebab itulah dua perkara ni. Allah SWT menakutkan manusia. Allah SWT menimbulkan dalam diri kita ni kegurunan. Kena ingat, jangan kita terlalu suka lah. Jadi biarlah hujan yang turun tu dalam keadaan kita minta rahmat. Sebab itulah bila hujan turun, maka dia ajar supaya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, biarlah hujan ni yang memberi manfaat pada kita, memberi manfaat kepada kesihatan kita dah. Moga kita duduk dalam keadaan panas ni dah, kaki kita tekak.
jalan berdebu dah, demam dah, tengah hari panas, malam sejuk dah. Jadi dalam keadaan panas, luar panas, masuk dalam kereta sejuk, tubik kereta panas, duk main panas sejuk demam. Orang tua tak apa, budak-budak. Jadi minta kebaikan daripada Allah SWT, biar hujan ni hujan yang bermanfaat, menyebabkan sejuk tubuh kita, sejuk alam sekeliling kita ni, atmosfera ni biar sejuk. Tanaman jadi subur, kambing-kambing jadi segar. Jadi Nabi SAW minta ni sebab apa? Sebab minta perlindungan ni, ada rasa takut dalam diri Nabi, sebab kerana ribut inilah yang menyebabkan kaum Ad itu binasa. Sebab mereka tu cabar Nabi, minta azab mari. Kalau kamu benar ni seorang Nabi, berapa tak mari azab? Itu sikap orang-orang yang engkar. Sedangkan Nabi SAW ni sentiasa minta lindung daripada azab. Orang-orang kafir ni, orang menentang agama ni, dia cabar kamu. Tak ada sebab kita lah. 10 tahun dah kita rosak okok, tak ada gapo. Dia buat cabar tu, macam cabar doktor. Sedangkan benda tu ada peraturan dia, ada tempoh masa dia. Sekali kena kan, baru tahu masa ni sedap kata, tak ada gapo, tak mati. Memanglah isap sepotong tak mati dah. Tapi kalau 40 tahun dah, dah. Jadi banyak benda-benda tu memberi amaran kepada kita. Sebab kita lah sakit sendi dah, sakit sendi gapo ni, buku lali gapo lutut dah, gaut, kita kata gaut dah. Ia amaran tu sebenar, amaran buah pinggang kita. Amaran buah pinggang kita dalam keadaan bahaya. Jadi benda-benda sakit ujung-ujung sendi ni ada isyarat dah. Ada amaran yang Allah SWT berikan. Sebab itulah dalam ayat Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, kamu tak perhati banyak kali amaran. Jadi amaran seperti itu tadi dah, kepada orang beriman, kepada orang yang mikir dah. Kepada orang mikir tu, dia tahulah ada ni warning yang Allah SWT nak beri. Begitu juga kalau sekeliling kita ni amaran-amaran belaka daripada Allah SWT untuk kita. Dalam keadaan kita lama tak hujan, kita kena muhasabah. Dalam keadaan kita ni susah gapo, kesempitan dah, penyakit lama mari ni, kena insafi. Kena ada rasa takut kepada Allah SWT, kena cepat-cepat bertaubat. Jadi keadaan Nabi ni, baginda, walaupun baginda lihat awal angin gapo ni, alamat pada hujan, tapi itu belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Bila hujan, barulah nampak hilang ketakutan yang ada pada Nabi tadi. Jadi angin ni boleh menyebabkan azab. Seperti mana angin ni membawa hujan rahmat. Jadi dia ada dua tu. Ada dua. Kemudian babun fi rihi sabab bid-dabur. Wad-dabur tu dah. Babun fi rihi sabab wad-dabur. Ini bab berhubung dengan angin sabah dan dabur. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nusitu bis sabah wa uhlikati 'adun bid dabur. Ini bab berhubung dengan angin sabah dan dabur. Hadis daripada Ibnu Abbas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bis sabah, aku diberi pertolongan dengan sabah. Maknanya aku diberi pertolongan pada ketika peperangan Ahzab. Bila mana Allah SWT hatta angin sabah yang mengalahkan orang-orang kafir, tentera Ahzab, pakatan bersekutu yang terdiri daripada orang musyrikin Mekah, orang Yahudi Madinah dan juga orang munafik di Madinah. Mereka sepakat nak menghancurkan kerajaan Madinah, nak membunuh nak memerangi orang-orang Islam pada ketika itu.
Jadi peperangan Ahzab ni seperti mana yang kita maklum, pakatan, musuh-musuh terhadap Islam. Yang kedua dipanggil juga peperangan Khandaq, parit, yang mana Nabi SAW menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi supaya berkubu buat parit. Sebab apa? Sebab orang-orang musyrik itu masuk rapat ke Madinah. Jadi cara pertahanan paling sesuai sekali gali parit. Jadi pertempuran tak berlaku mana. Sebab apa? Sebab dalam tu parit. Jadi Allah SWT usir puak-puak tentera Ahzab ni, wahazamal ahzab wadah. Kita baca dari takbir gaya tu, wahazamal ahzab wadah. Dia seorang yang mengalahkan tentera Ahzab. Mana Allah SWT telah hantar angin sabar ni. Angin sabar ni ada disebutkan di sini angin yang mari sebelah timur. Macam-macam pendapat lah. Kata angin ni mari daripada sebelah timur. Jadi angin ni mari dari sebelah timur, menyerang, menyebabkan ribut pasir ni sehingga habis kucalan band puak-puak tentera Ahzab itu. Jadi nak ayat di sini, angin ni rahmat kepada orang beriman dan azab kepada musuh. Tentera sokongan dari Allah SWT yang membantu orang mukmin mengalahkan musuh Allah. Mana Allah SWT boleh gerakkan macam-macam benda ni jadi tentera dia. Kita kena beringat. Orang-orang yang menentang Allah ni, Allah SWT boleh hancurkan dia macam-macam. Kita baca Ashabul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah SWT boleh buat mari macam-macam tentera. Antara tentera Allah SWT angin lah. Angin. Wa ulikat adun bid dabur. Kaum Ad pula dihancurkan dengan angin yang mari dari sebelah barat. Menyebabkan mereka itu binasa. Jadi Allah SWT Maha Kuasa, dia boleh buat apa-apa. Di sini kita boleh nampak angin ni ada yang membawa rahmat, ada yang menyebabkan azab. Kita kena ingatlah, takut, kena berwaspada. Kita ni kena berada alih Allah Ta'ala, kena jadi Hizbullah, orang yang menyokong agama Allah. Kalau kita lawan Allah tak sudah, tak habis. Sebab itulah orang-orang antara orang-orang yang Allah Ta'ala perangi, orang apa? Orang yang makan riba. Orang perang yang Allah Ta'ala ni, orang-orang yang apa, memakai harta riba ni, fa'zanu biharbin min Allah. Beringatlah Allah SWT isytihar perang pada dia. Sebab orang ni dia nak sistem riba ni, dia pakak. Dia pakak. Katalah sebutin bank tu, kapitalis pegang bank. Dia memberi modal, memberi pinjaman pada kita. Kita nak, kita pergi pinjam. Walaupun benda tu memudaratkan kita kerana kita ni keinginan tu tinggi sangat. Buta juga, tak kira riba ke, kita jadi tercekik ke, asalkan kepuasan kita tu dapat. Kita nak sangatlah, pakar sangat teori Abraham Maslow tu. Maknanya kepuasan kita ni kemucuk. Keinginan, hajat hak kita nak. Jadi benda tu perlu dipenuhi. Akhirnya kita terjerat dengan riba. Jadi walaupun kita mangsa riba, tapi kita dalam masa yang sama berperang dengan Allah Ta'ala. Sebab riba ni kalau tak ada orang minjam, tak ada orang nak pinjam. Kalau semua boikot, tempat kita ni berat ni riba ni. Berat. Dia selit di cermin kata kita tu, jualah tu. Pinjaman blessing dah. Blessing aku mana nya riba. Talih tu dah. Patu habislah siapa. Boleh agak mutu selit di cermin kata kita. Semua tu benda-benda yang apa, mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita ni cara kau nak buta, merasa mudah lulus, segera lulus dah. Tahu-tahu habis.
Jadi oleh kerana kita ni banyak kali lah kita nak senang. Tak boleh tengok orang senang kita nak senang tak. Orang kata biarlah hukum baju di badan sendiri. Tak. Kita ada sahih belaka. Tak. Kita ada sahih baju masing-masing. Padanya kita lah. Jangan duk nampak orang ni. Kalau nak kira orang tu ada gotu orang ni, ada gotu ni tak sudah. Jadi dia kena hentikan. Macam mana boleh ada naik signboard dah. Signboard pinjaman blessing. Siapa dia nak hutang dengan Qardul Hasan ni? Payah. Dah. Nak bagi micro credit. Dia kena bank hak Islamik. Islamik pun oleh kerana payah kan nak bagi pinjaman kat orang ni, sebab itulah orang cari hak mudah. Bank hak kata Islam ni pun ada juga. Syarat ketat dak. Ketat dak. Ahli minjam pun lihat nak bayar. Ahli hak nak bui pun lihat juga nak bui. Jadi tak sudah. Sebab tu dalam kerajaan Islam ni dia kena fikir macam mana ada kredit secara Islam. Orang panggil Qardul Hasan tu. Macam mana nak bui pinjam supaya tidak terjerat dengan riba, terutamanya orang yang perlu kepada duit tu. Abilah kita berkenaan dengan Kitabu Salatil Istisqa. Kita masuk pula berkenaan dengan Kitabu Salatil Kusuf, semaya gerhana. Kusuf ni, perkataan kusuf ni daripada kasafa. Kasafa ni bermakna bertukar menjadi gelap. Kasafa. Kita kadang-kadang dengar juga perkataan kasyaf dengan shin. Dah, kasyaf. Kasyaf ni skalanya dikaitkan dengan ahli tasawuf lah. Tutup wali, dia nampak belakang, orang lain tak nampak, dia nampak. Kasyaf. Jadi perkataan kasyaf dengan kasaf ni dia dekat-dekat. Kasyaf ni hak gelap, hak cerah jadi gelap. Kasyaf ni hak benda tertutup jadi nampak. Tersingkap. Dia ada kaitan. Tapi kita tak sebincang lah kasyaf tu apa. Tu benda-benda ya apa. Siapa-siapa boleh dakwa. Betul ke tidak, wallahu a'lam. Dia bukan tanda wali pun kalau orang tu nampak terbuka segala-galanya pada dia. Bukan tanda wali. Imam Abu Hanifah pernah ditunjukkan kepada dia tu air semaya. Dalam kolah lah kita kata dah. Nampak hitam. Sebab apa orang dia celup kan, orang mari ni ambil semaya, gugurlah dosa-dosa dia. Maka dia nampak air tu jadi hitam. Akhirnya Imam Abu Hanifah minta kepada Allah SWT, jangan wina tak sih. Jadi kasyaf tu bukan tanda wali. Nak jadi ahli tasawuf bukan dengan matlamat nak nampak kasyaf. Nak jadi keramat ada. Kita belajar bab hati ni, nak baiki diri kita, bukan kata nak nampak orang tu palogo ni macam-macam. Tak. Anggapan kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kasyaf lagu tu bukanlah satu kebaikan, tapi itu adalah ujian yang besar. Bukan kebaikan pun dapat disingkap. Nampak orang tu, nampak orang tu, nampak orang ni. Sebenarnya kita ni kena kasyaf tentang diri kita. Kita tak khabar kita ni. Masalah banyak, penyakit banyak, penyakit hati banyak sangat. Kita nampak sakit orang. Sebab itulah orang-orang Melayu kita kata kumel dah. Apa? Kumel di seberang nampak. Gajah depan mata tak nampak. Dia lah tak tahulah. Maknanya aib orang kecil tu nampak. Aib kita sendiri tak nampak. Tu. Bila kita belajar tasawuf, tujuan dia nak buang segala kotoran dalam diri kita supaya hilang, supaya adanya sifat terbaik. Begitu juga kalau kita belajar tajwid. Nak baiki bacaan kita, bukan nak tag bacaan orang. Tidak susah tak email. Sebab apa? Sebab dia seorang pandai. Masalah itu tegur bucu dinding. Dia tidak tunggu tak email gitu. Dia kecek bucu dinding, kena kopi. Jadi belajar tajwid lagu tu salah. Belajar tajwid ni nak betul bacaan kita, bukan nak tag salah tak email. Nak tag orang tu salah, orang ni tak sing lain demo ni. Cara nak tag orang. Dah.
Jadi bab salatul kusuf ni mana gerhana lah. Gerhana ni dia ada dua, gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana ni dia ada sebab dia lah. Sebab secara alami ni, orang panggil sebab secara apa fenomena alam lah. Kalau kata gerhana matahari ni, bulan berada di antara matahari dengan bumi. Siang dah kita kata siang, matahari ni bumi. Tiba-tiba dalam alam kita ni, bumi mai duduk tengah-tengah, menyekat, menyebabkan cahaya matahari tak sampai ke bumi, maka gelap. Itu panggil gerhana matahari. Kalau gerhana bulan ni, mana bulan? Cahaya bulan tu bulan tidak menerima cahaya daripada matahari disebabkan disekat oleh bumi. Gitu je dah. Mana cikgu sains? Gitulah lebih kurang. Itu sebab secara alami, fenomena alam. Menyebabkan tak adalah cahaya. Jadi dikatakan gerhana tu sakit. Bahasa Melayu kata sakit. Kalau asal Arab ni mana jadi gelap, hilang cahaya. Hilang cahaya. Maka pada ketika tu Allah SWT syariatkan supaya kita ni semaya. Nabi SAW mensyariatkan kepada kita supaya semaya. Keadaan perubahan. Sebab secara syar'i pula. Tadi sebab secara alami. Sebab secara syar'i Allah SWT nak memberi amaran, peringatan kepada kita. Sebab di antara tanda berlaku kiamat ni, bila mana bulan tu jadi gelap, gerhana lah. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang-orang kafir ni ditanya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia cabar Nabi, bila agak berlaku kiamat ni? Dah kamu kata kiamat ni? Maka Allah Taala jawab, fa iza bariqal basar. Bila terbeliak mata kamu, mari kiamat. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar. Bila berlaku gerhana, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Allah SWT hipungkan sekali matahari dengan bulan. Yaqulul insan yawma idzin ainal mafar. Orang kafir yang engkar pada hari itu kata, nak lari mana? Balik lari ada tempat bila berlaku kiamat. Jadi di antara keadaan ketika berlaku kiamat ni, gerhana. Jadi kita bimbang gerhana berlaku ni akan menyebabkan kiamat. Maka disebab itulah disyariatkan semaya pada kita. Jadi dalam hadis Nabi SAW disebutkan Allah SWT menakutkan hamba dia ni dengan ada gerhana. Sebab apa? Sebab sebesar-besar bulan matahari itu, tiba-tiba hari itu dia gelap. Sedangkan kita ni dah, bila matahari tegak atas kepala kita, kita tak mampu nak tengok. Kita takut. Takut penuh mata kita. Takut sinar UV lah, macam-macam. Dah, takut menyebabkan kanser, macam-macam teori. Tiba-tiba gelap. Tengah hari tu gelap, tak ada sinar. Dan keadaan itu takutlah. Moga molek-molek matahari tu cerah dah, tiba-tiba cuma lah ni perasaan takut tu mungkin kurang. Sebab apa? Sebab maklumat tentang berlaku gerhana ni boleh diketahui mudah. Mudah. Ahli falak akan beritahu, ahli astronomi akan beritahu pada kita akan berlaku gerhana pada tarikh 23 Januari pukul 2:30 petang di mana. Dia boleh ayat. Ada gerhana penuh, gerhana separa, macam-macam lah. Jadi bila sudah tahu tu, kita tak berapa takut lah. Tapi kalau mari dalam keadaan tiba-tiba, itu amat menakutkan.
Zaman Nabi dulu dah, oleh kerana ilmu falak ni tidak masyhur di kalangan orang Arab, maka memang menakutkan sungguh lah. Cuma walaupun kita sudah dapat maklumat dah tentang gerhana ni bila-bila berlaku, sepatutnya perasaan takut tu kena ada. Sebab kadang gelap, tiba-tiba gelap tu, itu kita boleh rasa sendirilah. Kalau kata betul-betul gerhana penuh berlaku di tempat kita ni, lagu mana perasaan kita? Kalau kita duduk lalai leka ke apa, seolah-olah tak ada. Jadi kira galik lah, kita kata galik. Kita jatuh terjun lubang dah, tapi sepatutnya ya jalan magok lagi dah. Padahal itu peringatan daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati yukhawifu Allahu biha ibadah. Bulan dan matahari ni adalah dua daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala ni kalau Allah Ta'ala nak tunjuk, tapi cukup dia tunjuk buat masa ni dua ni je, padat tu. Dan berlaku gerhana ni bukan kerana mati ataupun hidup seseorang. Sebab Nabi kata lagu ni, sebab orang kaitkan kematian anak Nabi tu Ibrahim, disebabkan anak Nabi mati maka berlaku gerhana. Tidak, itu kebetulan. Kebetulan lah pada pandangan kita, ikut Allah Ta'ala no. Berlaku lagu tu, tapi bukan kata sebab gerhana ni kerana mati seseorang. Tak. Kalau kita kata kebetulan tu menurut ilmu kita lah. Menurut ilmu kita, ahli Allah Ta'ala tidak jadi kebetulan. Ahli Allah Ta'ala ni semua tu sudah tersurat. Bila nak berlaku memang kehendak dia. Ahli kita ni kebetulan. Kita tak raja kebetulan ni. Kita tubik kota baru dah, jumpa guru hok keren, kebetulan. Ahli kita kebetulan, ahli ilmu kita kebetulan. Ahli Allah Ta'ala dah, memang kehendak dia. Setengah orang kata tak boleh ayat kebetulan, syirik. Kita kata dah, kebetulan ni mana merujuk pada ilmu Allah Ta'ala, ilmu kita. Mengikut maklumat kita memang kebetulan. Kalau tak kebetulan ni kita rancang dah, kita janji jumpa pada bank pukul 2:30 petang. Itu memang tidak kebetulan. Jadi berlaku gerhana matahari ni bukan kerana mati ataupun hidup seseorang, tetapi itu adalah Allah Ta'ala nak memberi perasaan takut. Allah Ta'ala nak menakutkan hamba-hamba ni. Maknanya hak mana jadi hamba Allah Ta'ala, hak sedar dia tu hamba, dia akan rasa takut. Hak mana tak ada rasa takut, jauhlah nak jadi hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala ibadah tu hamba dia. Jadi hak mana rasa takut pada Allah SWT itulah dia layak dipanggil hamba Allah. Sebab kalau dia seorang tu rasa dia hamba Allah, pasti dia akan rasa takut. Kalau tak ada, bukan hamba Allah dalam erti kata yang sebenar. Sebab perkataan hamba ni dia bukan semata-mata makhluk Allah Ta'ala tak, tetapi seorang yang mempunyai ketaatan, pengabdian yang sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita baca ayat Isra kan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba dia pada waktu malam. Tak kata subhanallazi asra bi rasulihi, tidak kata asra bi Muhammad, tidak, tapi sebut sifat bi abdihi. Maknanya Nabi SAW ni adalah seorang hamba yang patuh kepada Allah SWT. Seolah-olah Nabi ni seorang yang patuh, akan bersedia untuk menerima perintah semaya di langit. Jadi berlaku kusuf ni memang kehendak Allah SWT. Jadi dalam bab kusuf ni dia berlaku, kita sebut tadilah, memang kehendak Allah SWT. Dan benda ni boleh diketahui secara ilmu falak oleh ahli hisab. Apa yang diberitahu oleh ahli hisab tu, kita tak boleh nak kata dia cuba terokok ilmu ghaib. Tidak, bukan ilmu ghaib. Sebab benda tu manusia boleh kira lagi. Sebab ada ilmu, cara kira dia tu
Kita tak ngaji tak tahu. Orang ngaji falak dia tahulah. Dan bila kata ramalan kata pukul 2 suku berlaku gerhana, tepat sikit-sikit. Memang tepat. Hisab tu memang tepat. Bila boleh katakan bila ahli falak ahli hisab ni sepakat, dia nak kata ada tersalah tu, daklah payah nak berlaku kesilapan. Jadi daripada situ kita boleh nampak macam soal penetapan takwim ke apa semua tu boleh dipakai. Sebab apa? Sebab dia ada kiraan dia tepat, dia ada ahli dia. Benda tu benda Allah SWT jadikan satu ilmu kelebihan kepada orang tu. Jadi kita hak tak ada ni, kalau kita rasa kita kurang, kita belajar. Berarti Allah SWT nak menambahkan ilmu pada diri kita, nak memberi kemuliaan. Bila orang tu ada ilmu benda ni, dah orang pergi belajar dengan dia, itu satu kemuliaan yang Allah SWT nak beri pada dia. Orang pergi belajar dengan dia. Jadi benda hisab, benda falak ni antara benda yang diterima lah. Walaupun asal gapo-gapo ni kita kena hitam diri, anak bulat matahari gapo ni, oleh kerana benda tu orang panggil wasilah. Dan ada lagi kaedah yang lebih tepat untuk tahu benda tu berdasarkan pada kiraan ni, maka kita boleh pakai tu dengan penuh yakin lah. Jadi contoh di sini, kalau pemberitahuan oleh ahli astronomi tentang berlaku gerhana bila-bila, kita boleh tengok tarikh waktu tu memang tepat, tak lagi. Tidak kata tak pandai kawal tunggu mari dah gerhana pun tak ada pun. Jadi hak orang duk tengok tu, kaji tu memang tepat. Mana dia ada bacaan dia. Supaya ahli meteorologi lah. Meteorologi, orang yang ramah cuaca. Dah. Cuma ramah cuaca ni dia lain sikit sebab melibatkan pergerakan angin apa semua. Tapi boleh katakan tak lagi jauh lah. Itu ilmu. Moga ilmu Allah SWT ni banyak. Kemudian bab semaya kusuf ni, oleh kerana dia di antara semaya-semaya yang sunat dikerjakan berjemaah, maka ulama hadis ni dia susun molek lah. Lepas daripada semaya hari raya, semaya minta hujan, semaya gerhana. Cuma semaya gerhana ni dia tak kemudian ni sebab benda ni bukan kata berlaku berkala. Zaman Nabi tu berapa kali je berlakunya? Sekali lah zaman Nabi. Tak. Sebab itulah kalau ada peluang kita semaya gerhana ni, kita mari semaya. Kalau semaya istisqa ni boleh jadi bulan tahun ni, tahun depan kita semaya pula. Ataupun selagi tak turun hujan, selagi itulah kita disunatkan semaya minta hujan ni, istisqa. Kemudian hadis dia ni, hadis 520 ni kita akan bincang minggu depan lah. Sebab dia melibatkan kaifiat. Ada kaifiat yang tertentu bagi semaya gerhana ni. Setakat saja apa yang baik dari Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.